RM1, RM2, RM3. Wow, banyak ni. Boleh beli aiskrim kalau macam ni. Tapi kita boleh beli benda yang lebih bermanfaat. Nak beli apa ya? Kalau macam tu nak tanya cikgu lah. Jom kita tanya cikgu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, pada hari ini dalam slot Kelab dan Persatuan. Dan siapakah guru akan bersama kita pada hari ini? Dah ada pun dekat sebelah saya. Kita bersama dengan Cikgu Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansor, dikenali dengan Cikgu AA. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat. Saya pun sihat juga cikgu. Tadi saya ada RM3 cikgu. Tapi saya dah confused dah sebab hari-hari asyik makan aiskrim je kan. Kan tak elok tu kan. Jadi kita nak gunakan duit tu untuk perkara yang lebih bermanfaat. Tapi hari ini kita nak belajar dengan cikgu dalam kelab kewangan kita. Kita nak cerita tentang literasi kewangan. Tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansor. Tapi saya tak suka orang panggil nama saya panjang-panjang ni, Aiman. Oh ya? Jadi saya mudahkan semua orang. Boleh panggil saya Cikgu AA sahaja. Okey. Dan sekarang saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persilapan 3. Dan saya merupakan salah seorang guru untuk aktiviti kelab dan persatuan lah. Okey, baik cikgu. Dan kita nak tahu juga tentang kelab kewangan ni. Kelab apa ni cikgu? Cikgu boleh cerita sedikit tak? Okey, sebenarnya kelab kewangan ni adalah salah satu daripada kelab dan persatuan yang terdapat di sekolah lah. Dan kita ada macam-macam kelab sebenarnya, Aiman. Cuma hari ini saya nak fokuskan kepada kelab kewangan. Dan untuk makluman Aiman dan juga anak-anak murid yang sedang menonton juga, tak semua sekolah sebenarnya ada kelab kewangan ni. Ada sekolah yang wujudkan ataupun tubuhkan kelab kewangan dan ada juga sekolah yang tak ada kelab kewangan ni. Tapi hari ini, dirinya saya dekat sini hari ini, saya nak kongsikan supaya apa? Supaya semua orang sedar dan semua sekolah tahu akan manfaat dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam kelab kewangan ni sebenarnya. Maknanya dapat duit belanja tu bukanlah nak dihabiskan je tau. Ni pergi ke kantin tahu nak belanja je. Tapi hari ni Cikgu AA nak cerita macam mana kita nak uruskan duit ni dalam kelab kewangan. Tapi apa topik yang kita nak cerita hari ni cikgu? Okey, tapi sebelum kita pergi kepada aktiviti-aktiviti yang kita boleh jalankan dalam kelab kewangan hari ini, Aiman, saya rasa lebih baik saya ceritakan ataupun saya kongsikan bagaimana penubuhan kelab kewangan di sesebuah sekolah itu dapat dilakukan. Ya cikgu. Okey, yang mana kelab yang ditubuhkan di sekolah ini sebenarnya selari dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah sebenarnya. Jadi, untuk menubuhkan kelab kewangan ni, guru-guru mata pelajaran boleh membuat permohonan secara bertulis kepada pentadbir, yakni guru besar maupun pengetua sebenarnya. Dan guru besar dan pengetua selepas tu bolehlah sahkan dan luluskan untuk menubuhkan kelab kewangan ini mengikut peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997 sebenarnya. Jadi macam mana dengan keahlian pula cikgu? Okey, kalau diceritakan tentang keahlian, kalau untuk sekolah rendah kita ada aktiviti co-curriculum ini melibatkan murid daripada tahun 4 sehingga tahun 6 sebenarnya. Okey, kalau di sekolah menengah daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 lah. Tapi disebabkan saya hari ini mewakili sekolah rendah, jadi saya rasa saya akan berkongsi lebih kepada sekolah rendah hari ini. Ya, baik cikgu. Tapi saya takutlah cikgu tengok duit besar-besar macam ni, mak kita tak bagi tahu duit belanja besar-besar macam ni. Biasa RM1 ke RM5 cikgu kan. Tapi tentang duit kita tahu, tetapi cikgu hari ini tadi cikgu ada sebut tentang literasi kewangan. Literasi kewangan ni apa dia cikgu? Kami tak tahu. Okey, literasi kewangan ni sebenarnya merupakan pengetahuan ataupun pemahaman konsep berkaitan dengan kewangan sebenarnya, Aiman. Okey, yang mana dalam literasi kewangan ini juga kita menekankan tentang kemahiran, motivasi dan keyakinan murid untuk menguruskan perbelanjaan dengan berhemat. Betul cikgu. Sebab macam Aiman tadi kan, Aiman dah tanya tadi ada RM3, Aiman nak beli apa? Nak beli aiskrim ke, nak beli buku ke? Nak beli mainan cikgu. Nak beli mainan. Murid-murid sekarang mainan banyak.
buku pun banyak juga. Ramai sebenarnya yang suka menggunakan duit, yang tahu bagaimana nak berbelanja, tapi sebaliknya perbelanjaan dengan berhemat itu mereka tidak tahu bagaimana untuk lakukan. Jadi cikgu depan kita ni apa cikgu? Tabung ya? Ya, tabung hari ni, Aiman. Tapi tabung ni saya tak nak sentuh dulu. Tak nak sentuh dulu. Okay. Sebab kita akan ada juga kaitan dengan tabung ni. Sebab literasi kewangan ni kan macam saya cakap tadi adalah kemahiran dan motivasi bagaimana untuk menguruskan kewangan dengan baik. Yang mana kita tahu tabung ni sebagai salah satu alat lah bagaimana untuk kita menguruskan duit dengan baik sebenarnya. Tapi kita nak tahu juga cikgu, apa sebenarnya tujuan literasi kewangan diperkenalkan di sekolah ni? Apa penting untuk murid-murid kita kat sekolah tu cikgu? Okey, literasi kewangan ni sebenarnya bukan saja diperkenalkan melalui kurikulum saja, Aiman. Tetapi literasi kewangan juga diperkenalkan di dalam kurikulum. Yang mana juga diajar secara tidak langsung di dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi tujuan utama kenapa literasi kewangan ini diperkenalkan di sekolah adalah untuk melahirkan murid celik kewangan. Bukan celik mata belanja, celik mata belanja. Kita tak nak macam tu. Kita nak celik kewangan. Supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana untuk menguruskan perbelanjaan. Diberi RM5, takkanlah nak terus habiskan RM5 sehari. Diberi RM3, takkan nak terus habiskan RM3. Jadi kita nak mereka sedar bagaimana untuk berbelanja dengan baik dan untuk berbelanja dengan berhemat dan menjadikan murid ini adalah murid yang selik kewangan. Biasa cikgu kalau pengalaman cikgu di sekolah lah cikgu, murid-murid ni berbelanja di kantin macam mana cikgu? Okay, kalau saya dekat sekolah lah, kebiasaannya murid bila rehat dia tidak terus tuju ke kantin sebenarnya. Oh ya? Biasanya dia akan ke kedai buku terlebih dahulu. Dia belanja dulu di kedai buku, lebihan duit tu baru dia pergi beli makanan. Sedangkan antara bahan rencam, barang rencam dan juga makanan, keperluannya lebih kepada makanan sebenarnya. Kenapa? Sebab makanan ini akan membekalkan tenaga kepada mereka di sekolah. Jadi di sinilah peranan literasi kewangan ini di sekolah. Kenapa literasi kewangan ini diterapkan di dalam mata pelajaran tertentu di sekolah dan juga dalam kurikulum sebenarnya. Betul cikgu. Hebatlah anak-anak murid cikgu ni. Pergi kedai buku dulu. Kalau saya dah berlari pecut dah. Pergi ke kantin. Takut apa? Takut mi goreng habis. Okey cikgu. Jadi kita nak tahu juga cikgu, institusi yang terlibat dengan literasi kewangan ni cikgu. Ada tak agensi ke ataupun badan-badan yang terlibat cikgu? Literasi kewangan ini sebenarnya merupakan salah satu konsep ataupun salah satu kemahiran yang ditekankan oleh pihak ataupun institusi-institusi tertentu yang mana Kementerian Pelajaran Malaysia ini menyokong kepada literasi kewangan itu sendiri. Yang utamanya seperti kita tahu kalau berkaitan dengan kewangan kita ada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ini merupakan salah satu badan induk lah yang menguruskan literasi kewangan yang mana kalau berkaitan dengan literasi kewangan sumber rujukan kita adalah melalui Bank Negara Malaysia. Selain daripada Bank Negara Malaysia, Aiman lah untuk Aiman. Aiman ada berapa akaun bank? Saya ada 3 cikgu. 3 akaun bank kan? Kalau Aiman ada 3 akaun bank ini melibatkan bank-bank tertentu, betul? Selain daripada Bank Negara Malaysia, kita juga ada institusi perbankan di bawah Bank Negara Malaysia. Adalah bank-bank tertentu. Dan antara bank-bank yang kebiasaannya berkolaboratif bersama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti Maybank dan juga Bank Simpanan Nasional. Yang mana kedua-dua institusi perbankan ini adalah institusi yang aktif menganjurkan pertandingan-pertandingan untuk menggalakkan pendidikan celik kewangan ini sebenarnya. Di mana saya pun selalu juga terlibat sebagai hakim dan sebagainya ketika penganjuran-penganjuran aktiviti ini dijalankan. Saya ingat cikgu, bank-bank ni dia datang ke sekolah cikgu, dia bagi seorang satu tabung cikgu. Ini kita seronok dapat hadiah tabung tu, tapi masuklah 10 sen, 20 sen kan. Sampai tabung tu berat, ayah, nak pergi bank, nak masuk duit dalam bank kan. Seronok sebab apa bila masuk dalam bank dia bagi tabung baru. Okey cikgu, bagi sekolah-sekolah yang mungkin tak ada lagi kelab-kelab ni, kalau kita sebut tentang penubuhan kelab ini, boleh tak sekolah-sekolah yang belum ada kelab ni untuk menubuhkan kelab ini di sekolah mereka cikgu? Sebenarnya tidak menjadi masalah untuk mana-mana sekolah menubuhkan kelab kewangan ini. Sebagaimana yang saya nyatakan di awal tadi, kelab kewangan ini dapat ditubuhkan apabila ada guru mencadangkan atau membuat permohonan secara bertulis, Aiman. WhatsApp, email tidak diterima, sebaliknya secara bertulis itu melalui surat rasmi lah kepada pentadbir, iaitu melalui guru besar maupun pengetua, yang mana seterusnya guru besar ataupun pengetua inilah yang akan mengesahkan untuk penubuhan kelab kewangan tersebut. Jadi tidak ada masalah. Sekiranya belum ada, jadi boleh tubuhkan, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti menarik yang akan kita kongsikan pada hari ini untuk
aktiviti-aktiviti di bawah kelab kewangan ni sebenarnya. Wow, seronoknya. Saya rasa macam nak join je kelab ni kan. Cikgu, selain pada institusi Bank Negara Malaysia dan institusi perbankan, ada lagi tak institusi-institusi yang terlibat dalam kita menjayakan kelab kewangan ni, cikgu? Okey, sebenarnya institusi kewangan di Malaysia ni sangat banyak sebenarnya, Aiman. Selain daripada Bank Negara Malaysia yang menjadi induk, seterusnya kita ada institusi perbankan, kita juga ada syarikat-syarikat insurans ataupun agensi-agensi insurans yang mana mereka adalah agensi-agensi yang menguruskan kewangan juga. Selain daripada itu, kita ada agensi-agensi kewangan lain seperti AKPK, koperasi dan juga lain-lain. Yang mana agensi-agensi kewangan ni, sebarang agensi yang menguruskan kewangan, itu adalah agensi yang melibatkan kewangan dan memberikan pendidikan kewangan kepada murid-murid di Malaysia sebenarnya. Okey, saya ingat cikgu, waktu zaman sekolah dulu kita tak ada dompet lagi, cikgu. Masuk duit dalam poket, tiba-tiba poket bocor, cikgu. Waktu rehat tak boleh nak pergi makan kat kantin, sedih je sorang-sorang. Baik, cikgu. Kita nak berehat seketika, para penonton. Murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak susun duit kita. Macam mana nak uruskan duit kita? Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Kelab dan Persatuan bersama dengan Cikgu AA. Hari ini kita nak cerita tentang literasi kewangan. Tapi untuk slot kali ini, Cikgu, apa yang akan Cikgu kongsikan? Okey, kalau tadi saya dah bercerita tentang bagaimana penubuhan kelab dan seterusnya, apa itu literasi kewangan dan juga institusi-institusi yang terlibat dengan literasi kewangan. Yang seterusnya pada kali ini, saya akan mulakan dengan barangan dan perkhidmatan. Apa itu barangan? Apa itu perkhidmatan? Contohlah kan, Aiman kan, kalau saya bagi Aiman RM2. Kalau saya bagi Aiman RM2, rasanya apa yang Aiman akan buat? Aiskrim, Cikgu. Aiskrim. Yang kedua, pensel. Okay. Aiskrim RM1, pensel RM1. Betul, Cikgu. Tapi kalau katakan antara dua pilihan yang Aiman ada ni, pensel tu RM1.50 tapi tidak ada aiskrim berharga RM50. Alamak, macam mana ni? Nak dua-dua kan? Okey, jadi sebelum kita pergi kepada bagaimana untuk membuat keputusan, saya rasa baik saya ceritakan terlebih dahululah apa itu barangan dan apa itu perkhidmatan. Yang mana kalau kita lihat kepada barangan, barang merupakan mana-mana objek yang meningkatkan utility. Utility itu apa sebenarnya, Aiman? Alamak, utility. Saya tak tahulah, Cikgu. Utility. Utility yang kita tahu adalah bil elektrik, bil air, bil itu, bil ini. Tapi sebenarnya utility ini adalah kepuasan pengguna. Bagaimana sesuatu objek yang dimiliki, yang dibeli oleh seseorang pengguna ataupun konsumer itu meningkatkan kepuasan konsumer itu sendiri. Itu konsumer lah, pengguna kan. Jadi itu adalah barang, mana-mana objek. Contohnya Aiman cakap tadi, Aiman nak beli pensel. Jadi pensel itu adalah salah satu daripada barang lah. Itu adalah barang. Mana Aiman bagi duit, Aiman dapat barang. Jadi barang itu adalah barang yang mampu untuk meningkatkan utility ataupun kepuasan pengguna. Jadi yang kedua tadi saya cakap saya nak bercerita tentang apa, Aiman? Yang kedua, Cikgu, tentang perkhidmatan, Cikgu. Okey, untuk perkhidmatan. Jadi tadi kita dah tahu bagaimana ataupun apa itu barangan. Sekarang kita lihat pula apa itu perkhidmatan. Ya. Yang mana perkhidmatan merupakan kerja yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain, termasuklah tenaga, kemahiran, kepakaran, pengalaman, yang mana akhirnya perkara-perkara ini memberikan manfaat kepada pengguna. Bezanya antara barang dan juga perkhidmatan, kedua-duanya diberikan kepada pengguna dan menjadi yang untuk digunakan oleh pengguna sebenarnya. Tapi bezanya, barangan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan. Sebaliknya, perkhidmatan ini adalah untuk memberi manfaat kepada pengguna. Okay, itu perkhidmatan, Cikgu. Ya, itu perkhidmatan. Tapi sebab saya dah terang, saya rasa Aiman pun nampak macam dah faham betul kan ni kan. Ya, Cikgu. Jadi saya nak uji Aiman lah hari ni. Lama ada ujian ni. Kalau Aiman tengok dekat sebelah Aiman tu sekarang, kita ada satu board. Perkhidmatan dan juga barangan. Dan saya dah sediakan beberapa keping gambar sebenarnya. Saya tak tulis apa, tapi saya nak Aiman susun gambar mengikut
perkhidmatan dan juga barangan. Okey cikgu. Tapi saya nak minta bantuan murid-murid kita di rumah untuk tolong saya juga. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kita minta bantuan yang ada di Okey. rumah. Jadi kita susun sama-sama dengan Aiman. Kita tengok Abang Aiman awak ni faham betul ke tidak dengan apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Okey. Baik cikgu. Dekat sini ada 2, 4, 6, 8, 9 gambar cikgu. Betul, 9 kita nak gambar. tengok satu-satu. Alamak, ni gambar rumah. Gambar rumah ni apa ya? Okey. Murid kita di rumah bagi clue. Dia kata barangan cikgu. Okey, boleh saya tampak kat sini cikgu? Tampal dulu Aiman. Okey. Ini adalah gambar rumah. Jadi saya letak dekat barangan. Okey, kita pergi kepada yang kedua pula. Yang kedua pula adalah hospital. Okey, hospital. Kita rasa macam kalau pergi hospital ni perkhidmatan. Okey, jadi kita letak dekat perkhidmatan. Betul ke murid-murid kat rumah sana? Okey. Tolong Abang Aiman. Awak kena tolong Abang Aiman juga. Betul cikgu. Alamak, ini susah ni. Okey, murid-murid mesti ada alat ni dekat rumah kan? Jadi apa jawapannya? Kita cuba, mungkin ini barangan. Okey. Dan Tapi itu seterusnya. sebenarnya apa tahu Aiman? Ini saya rasa telefon lah cikgu. Okey, mungkin Betul ke? telefon. Mungkin telefon. Okey. Dan kita ada juga, ada motor. Okey cikgu, saya rasa motor ni saya nak letak dekat perkhidmatan lah cikgu. Okey, tak apa. Aiman letak dulu. Kita tengok sekejap lagi. Okey, murid-murid kena tolong saya tau. Okey, dan seterusnya kita ada bank. Hari ini kita bercerita tentang bank. Tentang bank, Jadi saya cikgu. letakkan bank juga. Okey, kalau bank ni biasa orang letak duit dekat sini. Jadi saya letak dekat barangan cikgu. Sebab duit kan? Duit, barang. Betul ke tak tu kan? Duit. Murid-murid. Yes. Dan seterusnya cikgu, kita ada e-hailing. E-hailing ni rasanya perkhidmatan cikgu. Jadi boleh ya? saya rasa cikgu. Okey. Ni yang Pandai Abang seterusnya. Aiman awak ni. Dah rasa-rasa. Sebab cikgu, saya dulu waktu kecil saya pergi sekolah naik bas cikgu. Jadi saya rasa ini perkhidmatan sebab saya tak dapat apa-apa barang. Biasa Okey, tinggal barang. Aiman. Tiga lagi. Kita ada minta bantuan yang berada di rumah untuk bagi kita. Okey, komputer. Komputer ni saya rasa kita punya ni barangan ni. Kan murid-murid kat rumah pun ada yang sedang menonton kita menggunakan komputer pun ada cikgu. Betul. Okey. Dan seterusnya kita ada hotel. Wow, Okey, cuti-cuti hotel. sekolah kita pergi hotel. Baiklah cikgu, kita boleh ini jadi beberapa minggu sebelum cuti. Rasanya parent dah banyak yang dah booking hotel ni Aiman. betul cikgu. Hotel itu biasa dia. cuti sekolah penuh Aiman. Penuh cikgu. Tapi kalau hotel ni kita dapat perkhidmatannya mandi swimming pool dan sebagainya. Dan Satu yang terakhir lagi. cikgu. Yang terakhir. Ini kegemaran makanan. semua orang. Okey. Kalau yang ni cikgu, saya rasa perkhidmatan lah cikgu. Saya letak dekat sini cikgu ya. Okey, boleh. Tidak ada masalah. Okey, baik. Betul ke tak jawapan saya ni murid-murid? Okey, boleh kita semak cikgu? Boleh, tidak ada masalah. Tapi boleh saya ke sana? Silakan cikgu. Okey, kita semak satu persatu. Kita pergi kepada perkhidmatan terlebih dahulu. Macam saya cakap tadi, perkhidmatan adalah perkara ataupun benda yang mampu memberikan manfaat kepada pengguna. Sekarang kita tengok memanglah semua benda ni mampu memberikan manfaat kepada pengguna. Dan motor juga tidak dinafikan boleh menjadi perkhidmatan. Tetapi motor sebenarnya untuk memberi kepuasan, menjadi utility kepada pengguna. Sebenarnya, tapi motor ni macam saya cakap tadi boleh jadi perkhidmatan. Contohnya macam perkhidmatan e-hailing. Jadi motor juga boleh menjadi sebahagian daripada perkhidmatan. Ya. Jadi apa yang saya nyatakan di sini, okey, ini saya terpaksa ubahlah Aiman sebab Alamak, cikgu. bank memang dia bagi duit dekat kita. Tapi sebenarnya dia membekalkan perkhidmatan kepada pengguna murid-murid sebenarnya. ni yang bagi jawapan kat saya tadi. Okey, bank memberikan perkhidmatan kepada pengguna yang mana bank itu memberi manfaat kepada pengguna sebenarnya. Okey, dan seterusnya kita ada makanan. Kenapa saya nak tanya? Sebab Aiman yang jawab. Jadi sebenarnya kenapa Aiman letak makanan itu sebagai perkhidmatan? Sebab semua orang boleh makan aiskrim cikgu. Jadi aiskrim ini memberi manfaat ataupun kepuasan sebenarnya kepada Aiman. Kepuasan. Okey, kalau kepuasan, adakah kepuasan itu perkhidmatan? Alamak, betul juga murid-murid. Sebab tegur gapah tadi, sebab tengok makan je perkhidmatan. Jadi sebenarnya apa saja yang memberi kepuasan kepada kita itu adalah
barangan, Okey. bukan perkhidmatan. Banyak salah ni. Tak adalah banyak, tapi Okey. okeylah, ada yang betul juga. Macam rumah kan, rumah adalah barangan yang mana kita mengeluarkan bayaran dan rumah itu memberi kepuasan, mana rumah mampu menjadi barang dan hak milik kita sebenarnya. Jadi apa saja yang menjadi hak milik kita, apa saja yang menjadi utility kepada pengguna, itu sebenarnya adalah barangan macam saya cakap tadi. Okey, sekiranya saya bagi contoh ke Aiman lagi, apa sebenarnya barang-barang yang Aiman miliki? Kalau saya ada jam tangan, cikgu. Okey, jam tangan. Jam tangan itu adalah contoh barangan. Oh, barangan. Okey, Kalau macam hujung-hujung bulan, cikgu, kadang ayah saya bawa saya pergi potong rambut. Okey, Potong rambut tu barangan ke perkhidmatan, cikgu? Okey, potong rambut itu memberi kepuasan ataupun memberi manfaat kepada Aiman? Memberi manfaat. Okey, sekiranya macam saya kata tadi, kita nak tentukan antara barangan dengan perkhidmatan ni sebenarnya mudah je. Apa saja yang memberi kepuasan itu adalah barang, dan apa saja yang memberi manfaat itu adalah perkhidmatan. Dan kita di Malaysia ni sebenarnya patut berbangga sebab kita ada banyak sangat perkhidmatan yang diberikan kepada kita. Malahan ada perkhidmatan yang diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Contoh, hospital-hospital kerajaan ataupun klinik-klinik kerajaan yang memberikan rawatan-rawatan percuma kepada golongan-golongan tertentu. Contohnya macam warga emas, kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkhidmatan-perkhidmatan yang cuba kerajaan berikan kepada kita untuk apa? Untuk memberi manfaat dan menyebarkan manfaat kepada semua pengguna sebenarnya. Okey, itu dia, cikgu. Jadi kita dah belajar dah. Kalau pergi ke kedai tu tahu dah yang ni perkhidmatan, yang ni barangan. Kalau barang tu simpan elok-elok tau. Jangan sampai hilang pula. Okey, baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot Kelab Kewangan. Kita nak cerita tentang literasi kewangan bersama dengan Cikgu AA. Okey, Cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan Cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini saya akan kongsikan aktiviti berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan. Kalau tadi kita dah belajar barangan dan juga perkhidmatan, jadi sekarang kita nak tengok daripada mana pendapatan itu diperoleh dan ke mana perbelanjaan itu dilakukan. Minta mak je lah. Senang betul, boleh minta mak kan. Kalau saya sebagai cikgu, takkan saya nak minta mak saya. Betul. Saya tak boleh minta dekat mak saya. Jadi kita nak tengoklah apa yang memberikan, yang datang sebagai perbelanjaan dan apa yang kita kategorikan sebagai pendapatan sebenarnya. Dan kita ada dua, pendapatan dan perbelanjaan. Apa ni sebenarnya? Alamak, pendapatan, belanjaan. Pendapatan, perbelanjaan. Kita Apa dapat, tu, Cikgu? kita belanja. Kita dapat, kita belanja. Kita dapat, kita belanja. Tapi yang awak tahu, belanja je, Aiman. Belanja je. Dapatnya tak tahu dari mana. Duit Dapat habis, mana, minta dapat kat mak. Okey, jadi kalau dilihatkan, pendapatan merupakan upah ataupun gaji yang diterima setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaan. Biasanya diterima dalam bentuk wang tunai ataupun transaksi wang dalam talian. Contoh macam gaji bila lepas bekerja, lepas tu tolong mak kemas rumah dapat upah, lepas tu tolong cikgu angkat buku dapat upah. Itu adalah pendapatan. Apa yang kita dapat. Dapat je pendapatan, dapat je pendapatan. Okey, jadi yang seterusnya nak dibezakan apa pula bezanya pendapatan dengan perbelanjaan ni? Perbelanjaan adalah kos ataupun bayaran yang kita keluarkan untuk pembelian ataupun perkhidmatan dalam proses mendapatkan sesuatu barangan ataupun perkhidmatan. Jadi perbelanjaan ni apa yang keluarlah. Dah dapat kena keluar, dapat kena keluar. Kalau dapat tak keluar penuh bank nanti. Penuh bank nanti. Tak keluar-keluar. Kalau bank penuh nanti nak buat macam mana? Dah tak ada bank dah kita nak ni, takkan nak tanam dalam tanah kan? Kita nak simpan bawah bantal macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu disimpan duit bawah bantal, bawah tilam kan. Lepas tu anak-anak makan. Habis duit. Tapi sekarang kita dah ada bank kan, jadi mudah. Sebabnya transaksi gaji pun kalau kita lihat, kalau suatu ketika dahulu gaji ini dibayar dalam bentuk tunai kepada pekerja. Tapi sekarang ni pendapatan itu kita dah boleh peroleh melalui transaksi dalam talian. Sebenarnya tak payah dah pegang duit berbeg-beg James Bond ni. Tak payah dah pegang beg James Bond tu pergi bank hantar satu-satu isi borang. Sekarang kita just klik sampai. Klik dapat.
tak sampai 5 saat pun Aiman nak Kalau dapat dulu duit. beratur panjang cikgu Betul, nak kalau dapatkan dulu gaji. nak dapatkan gaji, nak keluarkan gaji beratur panjang. Tapi sekarang ni tak perlu lagi semua tu. Dulu waktu saya teringat dengan arwah nenek saya, dia suruh saya picit kaki dia. Dia bagi 50 sen cikgu. Itu kira pendapatan juga ya. Betul, itu adalah Cabut uban. pendapatan. Cikgu, cabut uban pun dia bagi 20 sen. Cabut uban kira tak berapa keping uban, satu keping 10 sen, 20 Itu sen dia, kan. cikgu. Tapi itu adalah pendapatan lah, pendapatan yang diperoleh. Cuma pendapatan itu tidak secara berkala. Ya. Yang mana bukan pendapatan tetap sebenarnya, tapi still masih lagi apa saja yang kita dapat itu adalah pendapatan. Jadi Aiman nampak muka bersinar macam dah faham. Betul lah cikgu. Muka dah bersinar macam dah faham betul-betul ni. Saya biasalah kalau anak murid saya faham Aiman, saya nak uji. Okey, baik cikgu. Dia sebab kalau saya tak uji, saya tak tahu dia betul-betul faham ataupun dia buat-buat faham. Jadi kita nak tengoklah sama ada betul-betul faham ke, buat-buat faham ke. Jadi kita ada satu bakul misteri dekat sini. Okey, bakul misteri. Dan dalam bakul misteri ni ada beberapa keping gambar yang saya dah sediakan. Saya memang suka sediakan gambar ni Aiman. Okey. Dan gambar saya kebiasaannya tidak bertulis, tak ada apa-apa perkataan ataupun ayat. Jadi saya nak tengoklah Aiman teka betul ataupun tidak. Melalui gambar ini Aiman terjemahkan sama ada pendapatan atau perbelanjaan. Baik, boleh? cikgu, boleh. Okey, gambar pertama Aiman. Sabut. Boleh saya ambil cikgu? Boleh. Mata tak boleh tengok. Okey, murid-murid, kita sama-sama jawab okey. Okey, yang pertama. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Ini di stesen minyak cikgu. Ya, di stesen minyak. Sebab jarang ada kat rumah pam minyak ni. Memang dekat stesen minyak je biasanya. Dan ni cikgu, saya rasa perbelanjaan cikgu. Perbelanjaan, betul. Betul, bukan cikgu. pendapatan. Kalau saya kata saya bekerja di stesen minyak itu, Alamak, itu kira pendapatan pula cikgu. tapi sebenarnya untuk petrol, adakah petrol ini dianggap sebagai pendapatan ataupun perbelanjaan? Satu saja jawapan. Saya rasa perbelanjaan lah cikgu. Okey. Nak pergi ke mana-mana kena isi minyak. Betul, perbelanjaan. Petrol adalah sebahagian daripada perbelanjaan. Macam saya cakap tadi, petrol juga boleh menjadi punca pendapatan. Tapi tak semua orang bekerja di stesen minyak dan tak semua orang terlibat dengan petrol sebenarnya. Cuma petrol ini lebih umum sebagai perbelanjaan yang mana kita keluarkan untuk mendapatkan petrol tersebut. Okey, yang seterusnya. Baik cikgu. Okay, satu betul. Apa lagi gambar kita Kalau dulu-dulu cabut uban dapat 10 sen. Satu 10 sen. Nanti Satu kita 10 cabut sen. dekat pokok tu. Okey, gambar seterusnya. Wow, ni gambar rumah banglo lah cikgu. Okey, rumah banglo. Okey, jadi ini pendapatan atau perbelanjaan? Ini perbelanjaan juga cikgu. Perbelanjaan. Betul, perbelanjaan. Kena bayar installment setiap bulan cikgu. Okey, kena bayar Ataupun setiap bayar bulan. sewa. Bayar sewa dan bayar bulan-bulan installment. Ya, cikgu. Kalau kita beli jadi hak milik kita, kita kena bayar setiap bulan lah. Tapi macam Aiman cakap tadi, saya tertarik bila Aiman cakap kena bayar sewa bulan-bulan. Penyewa rumah adalah pendapatan bagi dia. Betul. Kalau tuan rumah macam mana cikgu? Itulah. Tuan rumah inilah yang pendapatan bagi dia apabila rumah ini disewakan. Sebabnya kalau kita sebagai penyewa, itu adalah perbelanjaan kita sebenarnya. Syok lah jadi tuan rumah macam tu. Betul. Jadi belilah rumah banyak-banyak. Lepas tu sewakan banyak-banyak. Duduk rumah setiap bulan, duit gaji masuk, sewa masuk. Jadi pendapatan dan banyak lah. Okey, Tapi baik biasanya cikgu. orang kata bila pendapatan banyak, perbelanjaan pun makin banyak. Betul juga tu kan. Okey. Dulu RM5 belanja RM4 je kan. Baik cikgu. Okey, Boleh seterusnya. teruskan Aiman. lagi? Boleh. Okey, murid-murid, apa lagi gambar yang nak keluar ni? Ini apa pula ni? Okey, itu apa? Ni rasanya saya pernah nampak kat rumah cikgu. Yang Semua ni rumah mesti ada. bil api cikgu. Okey, bil api, bil elektrik. Bil elektrik. Bukan bil api, bil elektrik. Kita tak bayar api tau. Mak saya sebut bil api cikgu. Itulah, Rupanya tapi bil sebenarnya elektrik. Bil elektrik. Jangan sebut bil api tau. Kalau api nak kena bayar bulan-bulan. Okey, bil cikgu. elektrik, perbelanjaan atau pendapatan? Ini perbelanjaan lah cikgu. Okey, Kena jelas bayar dan bulan. nyata bil elektrik adalah perbelanjaan. Okey, Okey, baik, bagus. cikgu. Kita terus yang lagi. seterusnya, Aiman. Baik. Apalah lagi ada dalam ni? Tu dia. Wow, touching sikit cikgu. Zakat. Okey, zakat. Zakat, perbelanjaan atau pendapatan? Ya, ini perbelanjaan cikgu. Perbelanjaan. Betul. Betul cikgu? Yakin? Yakin? Okey, saya cakap dekat Aiman tadi beza Cikgu? antara perbelanjaan dan juga pendapatan adalah perbelanjaan adalah apa yang keluar
dan pendapatan adalah apa yang kita dapat. Tapi zakat ni kebiasaannya adalah pendapatan sebenarnya. Cuma zakat ini bagi sesetengah orang adalah perbelanjaan dan bagi sesetengah orang adalah pendapatan. Yang mana zakat ni biasanya kita kategorikan sebagai pendapatan lah. Sebab zakat ini diberikan kepada golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat. Wah, tersentuh pula rasa. Kepada murid-murid tu cuba tanya mak ayah dah zakat ke belum? Okey cikgu, kita nak pergi kepada gambar seterusnya. Gambar yang seterusnya. Baik cikgu. Wah, gambar apa pula kita nak dapat ni kan? Gambar apa ni? Wah, ini macam saham je cikgu. Okey, gambar saham. Saham pendapatan atau perbelanjaan. Ini pendapatan lah cikgu. Betul, biasa pendapatan. saham ni dapat duit. Tapi kalau cikgu. main saham rugi, Alamak, itu perbelanjaan pula. kita dah keluarkan duit, dah main saham, tiba-tiba trading rugi. Rugi pula. Tapi tetaplah saham adalah sebahagian daripada pendapatan. Jadi ramai sebenarnya. Malaysia sekarang dah memang aktif. Rakyat Malaysia sekarang memang sangat aktif dengan bursa saham sebenarnya. Dan kalau kita tengok saham ni lah yang mampu menjadikan rakyat-rakyat Malaysia ni bebas wang. Bebas wang dan bebas masa. Bebas hutang kata mereka. Ya, betul. Di usia muda. Tapi kena ada ilmu yang cikgu. betul lah, kena ada ilmu dan kena melalui cara yang betul. Tak bolehlah melalui cara yang salah kan. Betul cikgu. Okay. Boleh kita cuba lagi cikgu? Boleh. Okey, Yang murid. seterusnya. Apa lagi gambar kita dapat ni? Ini dia gaji. Ini kalau Aiman salah, saya tarik balik semua reward yang saya bagi tadi. Alamak. Gaji ni pendapatan cikgu. Gaji tu memang dah jelas dan nyata itu adalah pendapatan lah. Sebab apa yang kita dapat itu adalah pendapatan. Berapa bulan dah cikgu Okey, Belum lagi. Okey, ini Tapi pendapatan kabarnya cikgu. gaji awal bulan ni. Okey, baik cikgu. Okey, yang seterusnya Aiman. Apa lagi? Satu cikgu last lah cikgu Okey, ini apa pula ni? Ini kereta. Wow. Okay, kereta, pendapatan atau perbelanjaan? Ini perbelanjaan cikgu. Perbelanjaan. Nak payah bulan-bulan lagi. Saya risau sikit tengok kereta tu, advance betul kereta dia. Tapi kalau dia buat e-hailing cikgu, boleh jadi pendapatan. Betul. Wow. Nampaknya Aiman dah mula faham apa yang cuba saya sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi dia dah ada kalau dah. Maknanya dua-dua dia dah faham dekat situ. Okey, macam Aiman cakap tadi, kereta sebenarnya merupakan perbelanjaan yang mana kita keluarkan belanja untuk memiliki produk tersebut. Dan sebagaimana yang Aiman sebut tadi, suka juga untuk saya ceritakan dan juga suka untuk saya kongsikan, kereta juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebenarnya. Yang mana kalau kita buat e-hailing dan sebagainya, dapatlah duit. Dapatlah income masuk dekat kita, jadi tidak ada masalah. Okey, jadi sekarang Aiman pun dah faham apa itu perbelanjaan dan apa itu pendapatan. Yang mana saya terangkan sekali lagi untuk Aiman dan juga anak-anak murid yang sedang menonton, pendapatan dan perbelanjaan itu boleh saya mudahkan secara saya ringkaskan yang mana pendapatan itu adalah apa yang kita dapat hasil daripada usaha kita, contohnya macam gaji ataupun upah, dan seterusnya perbelanjaan adalah apa yang kita keluarkan untuk memiliki sesuatu, tak kiralah sama ada barangan maupun perkhidmatan. Jadi selagi kita keluarkan, itu adalah perbelanjaan daripada pihak kita. Baik, itu dia cikgu. Kita nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Penonton, murid-murid jangan ke mana-mana tau. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Kelab dan Persatuan. Hari ini dalam Kelab Kewangan, kita nak cerita tentang literasi kewangan. Cikgu, saya ni kalau pergi ke shopping komplek lah cikgu, saya nak beli semua benda dalam shopping komplek tu. Tambah-tambah kalau pergi dekat tempat mainan tu cikgu, saya confuse cikgu, tak tahu mana yang penting, mana yang tak penting, mana keperluan, mana kehendak cikgu. Okey, jadi sebenarnya Aiman dah ada kemahiran untuk berbelanja. Cuma yang Aiman tak ada adalah kemahiran untuk menentukan mana satu keperluan dan mana satu kehendak, betul. Apa maksud dia cikgu? Dan kita sebagai manusia sentiasa mempunyai impian, betul? Betul. Abang pernah dengar pasal papan impian? Papan impian? Vision board? Tak pernah lah cikgu. Vision board tak pernah dengar. Okey, jadi kebiasaannya untuk menetapkan sesuatu, kalau kita ada satu aim lah, kita ada satu tujuan yang kita nak betul-betul kita nak
capai, jadi kita akan tetapkan, kita letak dekat satu papan impian ni. Apa yang kita nak capai? Okey, dalam tempoh 10 tahun, apa akan jadi dengan hidup kita? Dalam tempoh 20 tahun, apa yang saya nak capai dalam hidup saya? Apa impian saya sebenarnya? Jadi untuk hari ini, sebelum saya terangkan apa itu keperluan dan apa itu kehendak, saya nak Aiman siapkan satu papan impian dulu. Oh, ada Boleh? ujian lagi, cikgu? Ada. Kalau kelas dengan saya, sentiasa ada ujian. Aiman. Okey, baik, cikgu. Okey. Jadi, apa aktiviti kita hari ini, cikgu? Okey, dekat depan saya ni ada beberapa keping gambar dan juga saya dah sediakan dua keping kad jugalah untuk Aiman pilih. Terpulanglah dekat Aiman nak yang mana dan kemudian saya nak Aiman susun. Aiman susun gambar-gambar ni di atas papan ni. Boleh? Boleh, cikgu? Okey, saya nak Aiman Okey. cuba susun. Baik, cikgu. Kita tengok sebenarnya abang Aiman kita ni kreatif ataupun tidak. Sebenarnya susunan tu pun memainkan peranan juga. Macam mana saya nak Sebenarnya. mula ni, cikgu? Okey. Boleh Saya mulakan? nak susun. Baik, cikgu. Papan impian saya. Okey, Wow. papan Ada impian dua, awak. cikgu. Nak tampal yang mana satu ni? Terpulang dekat Aiman, Terpulang, Aiman boleh pilih. Kan saya kata saya beri kebebasan kepada Aiman untuk memilih kali ini. Okey. Baik, murid-murid. Ah. Kalau saya ambil warna hitam lah kan. Sebab dekat sini kita nak lekat yang pertama sekali ada papan impian saya. Baik, murid-murid kat Baik, rumah pun tengok. boleh buat juga, cikgu kan? Kita tengok. Okey, Kita boleh tengok buat dulu. sama-sama kita tengok apa impian abang Aiman sebenarnya. Okey. Impian saya, cikgu. Yang pertama, saya nak dapat duit dulu tau. Bila dapat duit, baru boleh belanja macam-macam. Barulah happy. Okey. Kita tengok. Pertama sekali abang Aiman awak letak dekat situ duit. Duit. Tapi saja je saya sediakan duit tu kecil. Kecil je, cikgu. Kecil je saya sediakan duit tu. Baik, Okey, cikgu. yang pertama abang Aiman dah letak duit. Yang kedua, nak jadi orang kaya. Dah ada duit tadi kan? Dah ada duit. cikgu. Yang seterusnya beli apa? Kita kena beli emas. Baru beli kita emas. jadi orang kaya. Kenapa emas? Sebab emas ni cukup bernilai, cikgu. Betul. Kita nak buat apa-apa pun kita boleh bila kita ada emas ni tau. Okey, yang kedua abang Aiman letak emas. Aiman letak emas. Okey, kita tengok. letak Aiman emas. kata dalam tempoh 10 tahun dia nak ada 2 kilo emas. Wow, banyaknya, cikgu. 2 kilo emas sama ada tercapai ataupun tidak, ini adalah impian Aiman. Saya tak boleh nak saya. kata tak boleh capai, takkan tercapai. Siapa saya untuk menentukan impian Aiman kan? Dan murid-murid kita di rumah pun ada impian masing-masing, cikgu kan? Betul, tidak ada masalah. Okey, yang seterusnya Baik, Aiman dah ada seterusnya, duit, cikgu. dah ada emas, apa lagi Aiman Apa tak lagi, cikgu? Saya nak pusing seluruh dunia lah, cikgu. Okey, pusing seluruh dunia. Dah ada duit kan? Okey, baik, cikgu. Jadi saya nak ada? sampai ke Seluruh sini. dunia tu tiket beli ke nak beli kapal terbang? Jika beli tiket, cikgu. Beli Beli kapal tiket. terbang, kaya betul tu. Manalah Okey, tahu Aiman nak beli jet peribadi ke? Wah, itu impian juga, cikgu ya? Impian, tidak ada masalah. Okey, baik, cikgu. Okey, Bila yang dah melancong, seterusnya. bila seterusnya, cikgu, saya macam biasalah, cikgu. Ini dia. Dapat kereta sport macam ni, boleh bawa laju-laju. Bawa laju-laju tapi masih mematuhi peraturan Mematuhi. jalan raya di negara kita. Okey, baik, cikgu. Nak bawa laju tidak ada masalah tapi perlu patuhi peraturan Baik, jalan cikgu. raya. Itu dia. Ini impian lah, cikgu ya. Betul, impian. Ah, Saya tak kata amin. salah, itu impian Aiman. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, apa lagi yang Aiman nak dalam hidup Aiman? Impian Aiman. Seterusnya, cikgu, bila dah ada kereta besar, nak kena ada rumah besar. Okey. Aiman beli kereta dulu baru dia beli rumah. Sebab kereta boleh parking dekat rumah jiran. Tak ada masalah. Ni impian cikgu Betul, impian. Walaupun Boleh. gambar ni gambar rumah jiran tau. Right. Impian dia nak rumah yang sama dengan rumah jiran dia. Nak Sebab ada sama. kawasan kejiran yang cantik dekat Malaysia Betul. ni. Betul, cikgu. Dan rumah dia pun semua besar-besar. Kita boleh berimpian, tidak menjadi masalah. Impian kita tu nanti, Betul. adakah impian kita itu keperluan ataupun kehendak kita sebenarnya? Okey, baik, cikgu. Ada lagi? Saya rasa yang ni dululah, cikgu. Okey, yang ni dulu. Saya punya impian, cikgu. Boleh Aiman angkat dan tunjuk? Baik. Murid-murid macam mana? Ada tak impian anda semua? Okay. Kalau saya nak tafsirkanlah papan impian Abang Aiman ni, nampak Abang Aiman awak ni sebenarnya seorang yang teratur lah sebenarnya. Susunan dia macam tu, teratur betul. Kemas je susunan dia kan. Okay, Betul Aiman, ke, cikgu? saya tidak ada masalah dan saya nak kongsikan papan impian yang saya dah siapkan juga sebenarnya. Saya pun Aduh, dah siapkan cikgu. satu papan impian. Ini papan impian yang saya siapkan. Wow, cantiknya susunan cikgu. Okey. Dan susunan-susunan ni sebenarnya ni adalah bergantung kepada kreativiti kita, tidak menjadi masalah pun. Dan kenapa saya kata dalam papan impian ini saya letakkan yang pertama yang berada di sini adalah kewangan.
Kalau kita tahu kewangan itu dari segi keperluan maupun kehendak, yang kita maksudkan, saya terangkan dululah Aiman maksud keperluan dan kehendak sebenarnya. Okey, keperluan merupakan kepentingan asas yang diperlukan sebenarnya. Okey, jadi keperluan adalah kepentingan asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk meneruskan kehidupan sebenarnya. Jadi kalau ada keperluan asas ni, maka kehidupan manusia itu dapatlah diteruskan dengan baik sebenarnya. Contoh sebagai kita sebagai manusia, apa keperluan asas kita? Yang pertamanya mestilah oksigen. Okey, oksigen dulu Aiman, baru makanan. Saat kita bangun, kita bernafas dulu. Betul, kita bangun, kita terus makan. Okey, oksigen, makanan, tempat tinggal, pasangan, itu adalah keperluan asas kita sebagai manusia. Dan seterusnya kita ada kehendak. Kehendak adalah keinginan sebenarnya. Okey, keinginan terhadap barang ataupun perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah. Macam Aiman cakap tadi, Aiman nak rumah besar. Rumah sebenarnya adalah keperluan. Keperluan. Rumah sebenarnya keperluan. Sebab kita sebagai manusia, kita memerlukan tempat tinggal untuk kita tinggal sebenarnya. Tapi rumah juga boleh menjadi kehendak. Yang mana kita hanya mampu beli rumah seluas ini. Tapi kehendak kita, saya nak rumah yang lebih besar. Saya nak rumah yang lebih luas dan sebagainya. Itu adalah kehendak. Kita hanya mampu memiliki rumah ini, tapi sebaliknya kehendak kita mahukan sesuatu yang lebih untuk kita hidup lebih mewah. Ya. Tapi bersesuaian dengan pendapatanlah, bersesuaian dengan bajet yang kita ada sebenarnya. Tidak menjadi masalah. Jadi selagi sesuai dengan bajet kita, itu adalah keperluan. Mungkin keperluan saya dan keperluan Aiman berbeza. Sebab apa? Sebab pendapatan kita mungkin berbeza. Okey, yang seterusnya kereta. Keperluan atau kehendak? Kehendak, cikgu. Okey, kereta. Kereta sebenarnya, kalau suatu ketika dahulu kereta ini mungkinlah kehendak. Tapi melihatkan kepada pasca modernisasi kita zaman sekarang dan bagaimana pemodenan sudah pun beransur maju sekarang ni, kereta ini tidak lagi menjadi kehendak, sebaliknya menjadi keperluan. Terutamanya bagi mereka yang sudah berumah tangga dan mempunyai keluarga. Yang mana kalau nak naik kenderaan awam, terpaksa keluarkan belanja untuk semua ahli keluarga. Betul. Tapi sebaliknya, kalau dah mempunyai kereta sendiri, dah mempunyai kenderaan sendiri, adalah lebih menjimatkan sebenarnya. Dan kereta akan menjadi kehendak sekiranya kita hanya mampu memiliki kereta bertaraf sederhana, grade sederhana, tetapi dalam kepala kita saya nak kereta sport. Saya mampu ataupun tidak, I have to own a sport car. Saya mesti miliki sport car. Macam tu. Tapi itu adalah kehendak lah. Macam motor jugalah. Kita mampu beli motor berkuasa biasa 150cc ke bawah, tapi sebaliknya nak motor yang berkuasa 200cc dan ke atas. Sebaliknya kemampuan hanyalah 150cc. Okey, itu adalah keperluan dan juga kehendak. Sedangkan benda itu boleh menjadi keperluan, tapi atas faktor-faktor tertentu, apabila kita mahu lebih bermewah dan kita mahu lebih untuk lebih selesa, dia akan terus menjadi kehendak sebenarnya. Okey, yang seterusnya, duit dan juga emas. Okey, duit dan juga emas ni saya kategorikan sebagai keperluan lah sebenarnya. Sebabnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita perlukan duit. Okay, sebab kalau tak ada duit, macam mana kita nak berbelanja? Betul juga, cikgu. Betul ataupun tidak. Tapi cikgu, nak dapat duit-duit ni, cikgu, apa permulaannya, cikgu? Pastinya kita kena belajar sungguh-sungguh, cikgu, kan? Betul, belajar dulu sungguh-sungguh. Sebab dalam tempoh awak belajar pun, awak sebenarnya boleh jana pendapatan. Betul ataupun tidak? Betul, cikgu. Jadi untuk kesimpulannya, cikgu. Okey, untuk kesimpulannya, keperluan dan kehendak ini, keperluan sebenarnya adalah perkara-perkara asas yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan kita. Sama ada kita benda-benda ataupun keperluan-keperluan yang mampu untuk kita miliki dengan pendapatan kita yang sedia ada. Sebaliknya, kehendak itu adalah benda yang kita perlukan asalnya, namun untuk secara lebih mewah, untuk hidup lebih selesa dan sebagainya, itu adalah keperluan. Sama ada dari segi perkhidmatan maupun dari segi barangan yang kita miliki sebenarnya. Apa-apa pun, tengok poket dulu. Ada duit ke tak ada duit? Ini kita pun belajar lebih daripada kemampuan kita, kan? Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu AA dan terima kasih kepada murid-murid kita yang berada di rumah. Ingat, duit yang mak ayah bagi tu bukan terus nak belanja semua benda tau. Tapi kita kena urus dengan baik. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.